Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Hari ini saya akan cuba masak kuih lompang berlesung pipit yang lembut tanpa gagal. Jadi, jangan lupa subscribe untuk tingkatkan motivasi supaya lebih banyak saya menghasilkan karya. Terima kasih semua. Jom kita cuba masak. Sekarang kita lihat dulu apakah bahan-bahan yang diperlukan. Mula-mula kita perlu buat air gula dahulu. Masukkan setengah cawan gula merah. Terusnya kita masukkan 1/4 cawan gula perang. Masukkan setengah ketul gula Melaka. Masukkan 3 cawan air. Dua helai daun pandan. Kemudian kita masakkan sehingga cair. Sekarang semua gula telah pun cair. Pas cair, kita tapiskan air gula itu. Seterusnya kita biarkan air gula itu betul-betul sejuk ya sebelum diadun dengan tepung nanti. Kalau nak cepat sejuk, kita boleh rendamkan air gula ini dalam bekas ya, dalam besen yang mengandung air. Kalau air gula dah betul-betul sejuk, bolehlah kita uruskan untuk buat adunan tepung, dan kita masukkan 2 cawan tepung beras dalam bekas yang berlainan. Masukkan 1 sudu besar tepung ubi. Kemudian masukkan air gula sedikit demi sedikit ataupun beberapa kali. Dan setiap kali kita masukkan air gula, hendaklah kita kacau ya, kacau dengan sebati. Kalau kita masukkan air gula seakan-akan suam, nanti kita akan dapati adunan tepung kita tu akan berketul-ketul dan jadi tak cantik lah ya, tidak menarik. Sebab tu dia kena betul-betul sejuk ya. Sebahagian air gula telah kita masukkan dan kita kacau sehingga sebati. Dan seterusnya kita masukkan sebahagian lagi air gula, dan macam biasa kita kena kacau sebati. Dan kita akan dapati adunan kita memang mencair lah ya. Untuk buat kuih lompang ni memang cair, sama seperti macam mana kita buat kuih kasui ya. Dia perlu kepada kecairan dah, bukan pekat ya. Perbezaan antara kuih kasui dan kuih lompang adalah dari segi jenis tepung yang digunakan. Dan akhir sekali kita masukkan 1 sudu kecil air kapur dan kita kacau ya sehingga sebati lagi. Apabila adunan telah sebati, saya tapis lagi sekali. Kita perlu tapis takut ada berdasing lagi ataupun ada ketulan-ketulan tepung. Adunan tepung telah siap ditapis dan kita letakkan sebelah sekejap. Seterusnya kita sapukan sedikit minyak masak pada acuan kuih lompang kita supaya dia tidak melekat ya. Jadi senanglah untuk kita congkel nanti ya selepas siap dikukus. Untuk satu adunan ni kita boleh dapat lebih kurang 20 kuih lompang ya. Antara 20, 23 ataupun 24 ya.
Satu lagi tips ialah kita perlu kukuskan sekejap acuan kuih lompang kita. Sekadar 2 atau 3 minit sahaja, sekejap je. Pastikan airnya telah mengelegak dan baru kita kukus. Ini tujuannya supaya kita dapat kuih lompang kita yang berlesung pipit. Kalau kita tak panaskan dan terus saja kita kukus, kebarangkalian untuk dapatkan kuih lompang berlesung pipit tu mungkin dapat, mungkin tak dapat. Mungkin ada yang berlesung pipit, mungkin ada yang tak berlesung pipit. Satu lagi ialah kita perlu kacau adunan tepung sebelum dimasukkan ke dalam acuan. Kita perlu kacau supaya sebati balik. Kita bimbang apabila kita kukus nanti kuih lompang kita akan mungkin ada keras di bahagian bawah. Mungkin ada yang elok, mungkin ada yang keras. Jadi kita perlu kacau sebati baru kita masukkan ke dalam acuan kuih lompang kita. Tapi jangan penuh ya. Jangan penuh, mana kurangkan sedikit bahagian atas tu. Dan lepas itu bolehlah kita kukus dalam tempoh lebih kurang 15 minit. InsyaAllah dia akan jadi cantik. Semua acuan telah pun diisi dengan adunan tepung kuih lompang. Penutup pengukus saya telah balut dengan kain. Kukus selama 15 minit. Ini adalah hasil kuih lompang kita yang telah dikukus dan semuanya berlesung pipit. Jadi semuanya berlesung pipit. Berlesung pipitnya tu pula semuanya dalam-dalam. Jadi apa yang kita buat untuk kuih lompang pada hari ini berjaya menjadikan kuih lompang kita berlesung pipit. Dan ini adalah hasil kuih lompang kita yang telah disejukkan ya. Sekarang kita nak keluarkan kuih lompang kita daripada acuan. Saya picit-picitkan dulu, kemudian saya gunakan pencungkil gigi yang belum digunakan lagi dan kita keluarkan ya. Sangat mudah ya. Kerana sebelum ni kita telah masukkan minyak dan kita congkil saja. Jadi kuih lompang kita keluar ya, senang saja. Mungkin kita juga boleh menggunakan hujung sudu ya, dan kita congkil dan senang saja untuk keluarkan. Seterusnya kita taburkan kelapa parut yang telah bercampur dengan sedikit garam ke atas bahagian yang berlesung pipit, dan saya gunakan kelapa yang fresh, masih muda dan saya tidak kukus. Kukus tu memanglah untuk memberikan kelapa parut kita tu lebih tahan lama ya, tapi saya guna terus daripada apa yang telah dibeli daripada kedai, kelapa parut yang fresh. Tak sabar nak cuba rasa makan ya kuih lompang berlesung pipit ni. Bila dah cuba masak, tentulah kita nak cuba rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.